Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali kita pada hari ini dalam PDPR Jawi tahun 6. Baiklah, kita akan sambung pelajaran kita pada pelajaran yang ketiga di bawah tajuk tanda sempang. Okey, adakah murid-murid tahu apakah itu tanda sempang? Tanda sempang membawa maksud tanda baca yang digunakan dalam ayat bagi mewakili gandaan atau menunjukkan sesuatu itu adalah banyak. Okey. Kalau kita tahu tanda sempang tu tanda dia macam mana? Okey, ataupun kita panggil tanda sengkang. Okey, yang garisan lurus kecil. Itu yang kita panggil tanda sempang. Ia juga merupakan tanda baca. Okey. Mari kita lihat bahagian-bahagian tanda sempang yang terdiri daripada beberapa bahagian. Tanda sempang terbahagi kepada 5 bahagian. Yang pertama, tanda sempang pada kata ulang berentak. Kedua, kata ulang berimbuhan. Ketiga, kata sendi imbuhan awalan. Keempat, kata sendi imbuhan akhiran. Dan kelima, tanda sempang pada hubungan antara. Okey, kita lihat penggunaan tanda sempang pada bahagian-bahagian tertentu. Yang pertama, kata sempang yang diletakkan pada ejaan perkataan kata ulang berentak. Apa yang dimaksudkan dengan ulang berentak? Maksudnya perkataan yang berirama. Okey, dia ada rentak. Contohnya seperti sayur mayur, ramah tamah, compang camping. Itu adalah perkataan yang kita panggil perkataan berentak ataupun perkataan yang diulang secara berentak atau berirama. Okey, baiklah kita tengok beberapa contoh perkataan yang menggunakan kata sempang pada ejaan. Okey, yang pertama kita lihat sayur mayur. Okey, sayur mayur. Okey, tanda sempang mestilah berada di tengah antara dua perkataan. Perkataan pertama dan juga perkataan kedua. Okey, bagaimana kita nak menjawikan? Okey, seperti biasa. Okey, sayur mayur. Okey, seperti biasalah. Sin alif sa, ya waw ro yor, sayur. Okey, letakkan tanda sempang. Kemudian, letakkan pula perkataan yang berulang itu. Mayur. Mim alif ma, ya waw ro yor, mayur. Okey, ini contoh yang pertama. Okey, contoh yang kedua. Ramah tamah. Okey, perkataan yang pertama adalah ramah. Yang kedua, tamah. Okey. Bagaimana kita nak menjawikan? Okey, seperti ini. Okey. Ra alif ra, mim hamah. Ramah. Okey, diletakkan tanda sempang di tengahnya dan diikuti dengan kata ulangan tamah. Ta alif ta, mim hamah. Tamah. Okey, kenapa pada ejaan ramah dan tamah huruf alif tidak disertakan? Okey, ramah, tamah. Okey, kenapa huruf alif digugurkan? Ia merupakan perkataan suku kata tertutup pola vokal A. Maka apabila perkataan itu adanya huruf A di tengah, maka perlu digugurkan. Faham? Okey. Seterusnya, pada bahagian yang kedua, kata ulang berimbuhan. Okey, kata ulang berimbuhan. Okey, jadi kita tengok perkataan ataupun contoh perkataan kata ulang berimbuhan. Okey, yang pertama, tertanya-tanya. Okey, perkataannya adalah tertanya-tanya. Okey, asal perkataannya adalah tanya. Okey, kemudian ada imbuhan ter. Okey,
Okey, jadi bagaimana kita nak menjauhikan? Seperti inilah. Kamu boleh lihat dan kamu boleh cuba eja sendiri. Okey, asal perkataan tanya ini ejaannya ta alif ta, nyanya, tanya. Okey, tapi pada perkataan yang pertama, okey, di belakangnya ataupun di akhir perkataan tanya itu ditambah huruf alif. Kenapa? Kerana pada ejaan ini terdapat imbuhan awalan. Okey, jadi bila ada imbuhan awalan, automatik perkataan asal yang ta alif ta nyanya tadi ditambah huruf alif di belakang. Okey, kemudian pada ejaan tersebut disertakan dengan tanda sempang dan pada ejaan selepas huruf sempang, pada tanda sempang, perkataan tanya ini kembali kepada perkataan asal. Tidak perlu ditambah huruf alif. Okey, tidak perlu ditambah huruf alif. Okey, huruf alif kita tambah pada perkataan yang di hadapan sahaja. Kenapa? Disebabkan adanya imbuhan. Okey. Okey, contoh yang kedua, tanda sempang pada kata ulang berimbuhan, iaitu perkataan seolah-olah. Okey, seolah-olah. Se ini merupakan imbuhan. Okey, kita lihat kat sini. Okey, perkataan asal olah adalah alif waw o lam halah. Olah. Okey. Jadi apabila menerima imbuhan se, okey, huruf hamzah automatik berada di atas huruf alif. Okey, kalau kamu ingat, okey, huruf alif menerima hamzah di atas apabila adanya imbuhan awalan di, se, ke. Okey, apabila imbuhan di atau se atau ke, automatik huruf alif itu akan ada tambahan huruf hamzah di atas. Okey, seolah-olah. Se, maka menerima imbuhan se, huruf alif itu perlu ada huruf hamzah di atas. Okey, jadi macam biasalah, tanda sempang tidak perlu, tak boleh ditinggalkan. Tanda sempang perlu berada di antara dua perkataan. Kalau andai kata kalau kamu tertinggal tanda sempang, automatik jawapan ataupun ejaan kamu itu dikira salah. Baiklah, bahagian seterusnya iaitu penggunaan kata sempang pada perkataan yang mempunyai kata sendi imbuhan awalan. Okey, kata sendi itu maksudnya kata sambungan. Okey, sambungan di awal. Okey, contoh kita tengok pada perkataan ataupun tulisan imbuhan ke-12. Okey, biasanya bila kata sendi imbuhan awalan ini dia pada tulisan ataupun ejaan nombor. Okey, pada ejaan nombor. Okey, jadi kita lihatlah. Kita lihat ke-12. Cuma ejaan ataupun huruf jawi yang perlu kita eja hanyalah ni sahaja. Ke sahaja. Ke sahaja. Ke, maka huruf jawinya kaf ke. Kenapa tak disertakan huruf i? I ini adalah i pepet. Maka pada ejaan jawi sebutannya ada tapi hurufnya tiada. Okey, kemudian letakkan tanda sempang selepas ejaan ke. Okey, kemudian nombor 12 ini seperti biasa kita tulis dalam nombor rumi. Okey, kita tak ada nombor jawi, tak ada. Kita hanya ada dua nombor sahaja, nombor Arab dengan nombor rumi. Okey, jadi dalam jawi kita gunakan nombor rumi. Okey, 12. Kalau kamu tulis ke 12, kamu buat nombor Arab macam ni. Ini salah. Okey. Kita gunakan nombor
rumi. Okey, yang kedua contohnya ke-30. Okey. Okey, ke di hadapan, kemudian disertakan dengan tanda sempang dan tulisan nombor 30 iaitu nombor rumi. Okey, tak perlu kamu eja tayati gaga. 3. Okey, tak perlu nak tulis ataupun nak eja balik perkataan ni 30. Tak perlu. Okey, hanya kamu tulis nombor. Okey, faham Okey, seterusnya kita pergi pada bahagian yang keempat iaitu kata sendi imbuhan akhiran. Maksudnya penggunaan tanda sempang pada kata sendi imbuhan akhiran. Okey, kalau sebelum ni kata sendi imbuhan awalan. Okey, yang ini akhiran. Okey, kata sendi imbuhan awalan dan akhiran ini dia berkaitan dengan ejaan pada nombor atau bilangan. Okey, kita lihat kat sini. Contoh yang pertama saya bagi tahun 50-an. Okey. Okey, kita lihat kat sini. Macam mana kita nak eja perkataan tu. Okey. Perkataan tahun ini macam biasalah kita eja ejaan Jawi. Okey. Kemudian nombor 50. Okey. Kita gunakan nombor rumi 50 dan an. Kenapa jadi nun sahaja? Bukan hanun han. Okey. Kalau sebelum ini dalam buku teks lama dia masih gunakan ejaan 50-an. 50-an ada ha ni. Okey. Tapi bila keluar buku teks baru, dia dah gunakan silibus baru, maka dia tak gunakan dah penggunaan huruf ha ni. Kenapa? Okey, kalau kamu lihat pada ejaan bahasa Melayu ataupun rumi, puluh. Okey. Puluh. Okey. Dah terdapat huruf ha kan? Dan kita pun sebut 60. 50. Okey. H ini dah mewakili dah bunyi tu. Maka sebab itulah dia hanya letakkan nun sahaja. Okey. Nun sahaja. Okey. Sebab itulah dia tak ada dah huruf ha ni. Sebab huruf H pada sebutan kita iaitu 50 itu dah mewakili bunyi an ini. Cuma dia letakkan sahaja huruf nun sebagai kita panggil imbuhan. Imbuhan akhiran nun. Okey. Jadi tak ada dah huruf ha nun han. Kalau kamu letak ha, dia akan jadi puluhan lagi. Dia akan jadi double huruf H kat sini. Okey, tak ada. Okey, cuma penggunaan dia hanyalah tambahan imbuhan nun sahaja, bukan imbuhan alif nun an. Okey. Sama juga dengan 60-an tadi. Okey. Tahun ejaan pada ejaan Jawi, kemudian nombor rumi 60 dan imbuhan nun. Okey, tidak perlu lagi imbuhan ha nun han. Okey, tidak. Okey, hanya penggunaan imbuhan nun sahaja. Okey, faham? Okey, yang terakhir iaitu bahagian tanda sempang pada ejaan hubungan antara. Okey, hubungan antara ini dia menyatakan hubungan antara unsur-unsur pada rangkai kata setara tertentu ataupun kata istilah. Okey, maksudnya dia ada hubungkai antara dua perkataan. Okey, contoh kalau kamu tengok perkataan yang pertama saya bagi lebuh raya utara selatan. Okey, utara. Bila ada utara mesti ada selatan. Kalau ada timur mesti ada barat. Itu kita panggil perkataan hubungan antara. Okey. Okey, jadi ejaannya seperti biasa saja dan kita tambahkan tanda sempang di antara hubungan antara dua perkataan. Okey, lebuh, lam le. Okey, lebuh, lebuh. Okey, lam le bawah habuh lebuh raya. Okey, raya, ra alif raya ya. Okey, utara
selatan. Okey, jangan lupa pada tanda sempang. Okey. Okey, contoh yang kedua pula, alat pandang dengar. Bila dah pandang, kena dengar. Okey, jadi hubungan antara dua perkataan. Okey, alat pandang. Okey, alat pandang dan alat dengar. Okey, kita ada alat untuk memandang. Okey, teropong dan sebagainya. Dan kita ada alat dengar. Okey, yang kita letak kat telinga itu kita panggil alat dengar. Okey, pandang dan dengar. Okey, jadi ejaannya sama sahajalah. Seperti kamu mengeja perkataan sebelum-sebelum ni. Okey, jadi perkataan alat. Okey, macam biasalah kamu kena kenal pasti alat. Pada perkataan alat ini terdapat suku kata tertutup pola vokal A, maka dibuangkan huruf alif. Okey, jadi seperti ini ejaannya. Pandang pun sama, ada suku kata tertutup pola vokal A, maka kita buangkan huruf alif. Dang pun sama. Okey, ada suku kata tertutup pola vokal A, maka buangkan huruf alif. Okey, kemudian kekalkan atau letakkan tanda sempangnya. Kemudian eja pula perkataan yang selepas tanda sempang. Dengar. Okey, ada suku kata tertutup pola vokal A, maka buang alif. Jadi ejaannya seperti ini. Okey, bila sebut perkataan yang ada tanda sempang, automatik tanda sempang itu tak perlu ditinggalkan. Kena ada tanda sempang. Okey, bila kamu tengok ejaan Rumi ada tanda sempang, maka kena letak tanda sempang. Wajib tanda sempang itu ada pada perkataan. Okey. Okey, faham kan saya rasa? Okey. Dah. Okey, cukup sekadar itu sahaja. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.